Rahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين thumma amma ba'd. Para penonton, hadirin, muslimin, muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih lagi dapat bersama-sama di dalam rancangan Tanyalah Ustaz dengan topik yang terakhir yang akan kita bicarakan pada pagi ini, iaitulah salat sunat duha. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ceria-ceriakanlah pagi ini dengan kita sentiasa memperbanyakkan tasbih, tahmid, pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih penting, apapun kesibukan yang sedang kita hadapi pada pagi ini, mungkin ada di kalangan kita sedang sibuk untuk menjual, di kalangan kita sedang memasang kemah-kemah untuk perniagaan dan sebagainya. Jangan sampai kita lupakan solat fardu subuh. Solat fardu subuh seperti mana yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rak'ata al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Sesungguhnya 2 rakaat solat fajar, yakni solat subuh, itu lebih baik daripada dunia dan apa yang ada seisinya ataupun isi-isi yang terdapat di dunia ini, di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jagalah solat subuh. Dalam satu riwayat yang lain, man sallal bardain dakhalal jannah, barang siapa yang menunaikan solat bardain, iaitulah solat asar dan juga solat subuh, dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana biasa para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menyambung topik perbincangan kita dalam solat sunat duha, saya ingin membaca terjemahan daripada ayat yang saya bacakan sebentar tadi daripada surah Ali Imran ayat 195 sehingga 198. Pada terjemahan ayat 195, maka Tuhan mereka perkenankan doa mereka dengan firman-Nya,
Sesungguhnya aku tidak akan sia-siakan amal orang-orang yang beramal daripada kalangan kamu, sama ada lelaki ataupun perempuan, kerana setengah kamu adalah keturunan dari setengahnya yang lain, maka orang-orang yang berhijrah kerana menyelamatkan agamanya dan yang diusir keluar dari tempat tinggalnya dan juga yang disakiti dengan pelbagai gangguan kerana menjalankan agamamu dan yang berperang untuk mempertahankan Islam dan yang terbunuh gugur syahid dalam perang fi sabilillah, sesungguhnya aku akan hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan sesungguhnya aku akan masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai sebagai pahala dari sisi Allah, dan di sisi Allah jualah pahala yang sebaik-baik bagi mereka yang beramal saleh. Ayat 196, jangan sesekali engkau, wahai Muhammad, terpedaya oleh usaha gerakan orang-orang kafir di dalam negeri yang membawa keuntungan kepada mereka. 197, semuanya itu hanyalah kesenangan yang sedikit jua, akhirnya akan tetap lenyap, kemudian tempat kembali mereka ialah neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat ketetapan. 198, tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, mereka beroleh syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya sebagai tempat sambutan tetamu yang meriah dengan nikmat-nikmat pemberian dari sisi Allah. Dan ingatlah, apa jua yang ada di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti, yang taat, banyak berbuat kebajikan. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat 195, suatu cerita yang cukup menarik mengisahkan bagaimana seorang wanita, iaitulah Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, yang merupakan seorang wanita isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu kuat beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan satu ketika beliau merasa sedih dan beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tak pernah mendengar tentang wanita-wanita yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala atas pengorbanan mereka berhijrah daripada kota Makkatul Mukarramah menuju ke kota Madinatul Munawwarah berbanding dengan kelompok lelaki seperti Saidina Abu Bakrin As-Siddiq yang bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Apakah ada perbezaan di sana sehingga menyebabkan seorang wanita isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sedemikian rupa? Maka pada ketika itulah turun ayat daripada Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa yang berlaku ke atas lelaki dan wanita saat ketika mereka melakukan amal-amal yang soleh. Daripada ayat 195 ini Allah telah memperkenankan fastajabalahum rabbuhum, maka Tuhan mereka telah mengkabulkan apa kata-kata daripada Allah, ungkapan daripada Allah, firman daripada Allah Subhanahu wa taala, anni la udhi'u amala 'amilin minkum, sesungguhnya aku tidak akan persia-siakan setiap amalan-amalan kebajikan, amal-amal yang saleh yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah, tidak kira mereka itu lelaki maupun perempuan, pahalanya tetap sama. Ba'dukum min ba'd, sebahagian kamu itu adalah daripada sebahagian kamu, artinya mereka adalah merupakan manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap berikan pahala kepada mereka. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, justru daripada itu kita berusaha untuk memperbanyakkan amalan di muka bumi ini kerana kita akan berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala. Para penonton, saya kira ada panggilan yang telah pun masuk, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Ahmad di Taman Kota Jaya, Kota Tinggi, Johor. Apa khabar Haji? Tak belum haji lagi Ustaz. Tak apa, tak apa. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya dengan ni OKU penglihatan Ustaz. Ya? Saya OKU penglihatan, dah tidak boleh melihat dah 3 tahun ni kan. Syafakallah. Nak buat macam mana itu kan Allah Ustaz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu. Alhamdulillah, apa terjadi pada sini saya terimalah kan. Ya. Ini macam sunat duha ni Ustaz kan. Ya. Yalah, semalam ada bertanya, memanglah daripada lepas subuh tu pukul berapa kita boleh sembahyang Ustaz? Jadi ikut pada sembahyang subuh juga kan. Berapa jam daripada sembahyang subuh tu? Baik. Lagi satu Ustaz, lepas sembahyang subuh sampai sujud akhir tu kan, apa doa yang kita baca Ustaz? Zikir kita baca? Di mana
lepas sujud akhir tu kan. Sujud yang terakhir. Itu akhir. Apa lepas subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, apa yang kita nak baca Ustaz? Baik. Lagi satu Ustaz, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Tuhan, ku tolonglah aku supaya sentiasa ingat timu syukurkan kepadamu dan elokkanlah amal ibadah aku kepadamu. Iaitu Ustaz, masa bila kita boleh baca Ustaz? Baik. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Zainal. Kita panggil haji, insya-Allah, mudah-mudahan Allah membantu untuk mempermudahkan urusan menunaikan haji di rumah Allah Subhanahu wa taala. Soalannya cukup menarik dan soalan ini telah pun saya jawab. Yang pertama, bilakah waktu untuk kita menunaikan solat sunat duha? Solat sunat duha dilaksanakan mudahnya dengan kita melihat takwim yang ada selepas daripada syuruk. Kalau sekiranya syuruk itu pada jam 7.05, maka dalam sekitar 7.30 boleh kita laksanakan solat sunat duha. Dan ada juga yang menyatakan 15 minit sesudah daripada itu boleh juga, tetapi ada sebahagian daripada para ulama menyatakan solat itu dinamakan dengan nama solat isyraq, ya. Jadi kedua-dua solat sunat ini boleh kita laksanakan sesudah daripada syuruk, ya, waktu syuruk 15 minit ataupun setengah jam sesudah daripada itu. Soalan yang kedua yang berkait tentang apakah doa yang sesuai untuk kita baca semasa berada dalam keadaan sujud. Ya, waktu sujud memang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Jarak yang paling hampir di antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhannya, iaitulah ketika mereka berada dalam keadaan sujud, perbanyakkanlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semasa sujud itu doa apa? Tidak disebutkan secara detail, tidak disebutkan secara khusus doanya apa, ya, tetap terpulang kepada kita untuk membaca doa-doa yang maksur. Nak baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar, itu juga boleh untuk kita baca kerana ia mengandungi manfaat yang cukup besar dalam kehidupan kita. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, datangkanlah kepada kami di dunia ini akan kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di hari akhirat juga adalah kebaikan, wa qina azabannar, dan peliharalah kami daripada azab api neraka-Mu, wahai Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon semasa kita berada di dunia, walaupun mungkin tidak diberikan kekayaan, kita mahu keberkatan dan ketenangan hidup itu akan menjelma dalam kehidupan kita semasa kita berhadapan dengan pelbagai bentuk ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa taala semasa berada di dunia ini. Dan begitu juga saat ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu, maka kita harapkan agar kita bertemu dalam keadaan tanpa dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melayakkan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kita mengharap daripada Allah agar tidak ada sedikit pun daripada amalan kita ini merupakan penyebab untuk kita masuk dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun doa, yang penting doa yang kita baca itu adalah doa-doa yang maksur, yang disebut sebagai zikrullah, dan tidak boleh untuk kita baca di dalam bahasa Melayu. Sebab sembahyang ini kita tidak boleh menyebut perkataan-perkataan melainkan zikir pada Allah. Innas salata la tuslih fiha kalamun minan nas walakinnaha tasbihun wa takbirun, ya, wa zikrun wa qiraatul Quran, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Saat ketika Rasulullah menegur seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ia melakukan suatu amalan yang bercanggah dalam sembahyang, lantas daripada itu Rasulullah bersabda, sesungguhnya dalam salat, innas salata, sesungguhnya salat itu tidak boleh di dalamnya kata-kata manusia, akan tetapi salat itu adalah merupakan zikir, salat itu adalah bertasbih subhanallah, salat itu adalah bertahmid alhamdulillah dan bertakbir Allahu akbar, serta membaca akan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Bacalah apa-apa doa yang maksur daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun ayat suci Al-Quran. Cuma dalam hal sedemikian rupa, para ulama berbicara dalam keadaan zikir yang panjang ini, apakah semasa kita berdiri maupun atau semasa kita sujud. Jadi dalam mazhab Syafi'i menyatakan zikir, bacaan-bacaan Al-Quran yang lebih panjangnya itu adalah semasa kita berdiri berbanding dengan sujud. Baik. Kemudian soalan yang ketiga,
berkait dengan bacaan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau kita baca seorang, tetapi kalau kita baca dalam keadaan bilangan yang ramai, bil jamaah, maka kita baca dengan Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bila doa ini dibaca, Rasulullah berpesan kepada Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu, bacalah ya sesudah selesai kamu fi duburi kulli salatin, iaitu setelah kamu selesai memberikan salam pada setiap solat yang kamu tunaikan. Ya. Para hadirin, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berehat sebentar, rehatkan minda kita, tenangkan fikiran kita dengan zikrullah, dan kita bertemu selepas daripada ini insya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita masih lagi dapat bersama, dan pada pagi ini kita masih lagi diberikan kekuatan dan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa di kalangan kita man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hidzalahu dunya atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di hari tersebut, di pagi tersebut, aminan fi sirbihi, hidupnya dalam keadaan aman bersama dengan ahli keluarganya, dalam keadaan tenang bersama dengan mereka, dan pada saat yang serupa Allah berikan kepadanya mu'afa, kesihatan, kekuatan pada anggota jasadnya, indahu qutu yaumihi, pada harinya itu ada makanan-makanan yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah merupakan saat yang paling menceriakan ke atas orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah kata faka'annama hidzalahu dunya, seakan-akan dia telah diberikan kekuasaan untuk menguasai dunia dan muka bumi Allah Subhanahu wa taala keseluruhannya. Apa sahaja perkara boleh dilakukan. Justru daripada itu bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan amal-amal yang saleh, dan di antara amalan-amalan yang saleh itu iaitulah dengan kita menunaikan ibadah solat sunat duha. Ada orang bertanya, saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih jugalah kepada rakan-rakan Facebook yang kadang-kadang mengajukan beberapa soalan-soalan. Ada yang bertanya, Ustaz, solat sunat duha ni kita nak laksanakan di rumah ke ataupun kita nak laksanakan solat tersebut di masjid? Maka kita melihat dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang ada dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan solat sunat duha di masjid. Ya, kenapa Rasulullah melaksanakan sedemikian rupa, ataupun para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sedemikian rupa? Bukankah terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Imam Muslim, Rasulullah bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yurfa'u bikum ad-darajat. Ya, jadi satu ketika Rasulullah berikan tawaran kepada seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendak tak aku tunjukkan kepada kamu sesuatu yang boleh menghapuskan kesalahan-kesalahan yang telah pun kamu lakukan semasa berada di dunia, dan juga kamu akan diangkat darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada tiga perkara, sahabat Nabi semua menunggu akan jawapan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas daripada itu sahabat Rasulullah bersabda, yang pertama iaitulah kathratul khuta. Yang pertama disebut dengan isbaghul alwudu, ya, indal makari, iaitulah menyempurnakan wuduk saat ketika payah susah untuk kita mengambil wuduk. Yang kedua dinyatakan kasratul huta ilal masajid. Maknanya salah satu daripada tiga perkara yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, antaranya dengan kita memperbanyakkan langkah-langkah untuk menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu terdapat dalam hadis yang lain, antaranya hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha kubura." Jadikanlah oleh kamu daripada solat kamu pada rumah-rumah kamu, dan jangan jadikan ia sebagai kubur, artinya sunyi daripada zikrullah taala. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, sekali lagi ada panggilan masuk, kita berikan peluang. Falyatafaddal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Khabar Haji? Sihat alhamdulillah. Ya Ustaz. Ya, siapa nama tuan ya? Saya Radin Hanafi, buat panggilan daripada Melimau, Melaka. Baik. Ya, saya nak tanya satu soalan, Ustaz. Silakan. Ayat doa Nabi Yunus ni,
Baik. yang berbunyi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baik. Ada setengah-setengah imam dia mendoa benda tu, dia mengubah ayat tu menjadi la ilaha illa anta subhana inna kunna minaz zalimin. Adakah itu ayat Al-Quran tapi diubah bunyi dia begitu? Minta pencerahan Ustaz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Encik ataupun Haji Radin Hanafi di atas soalan yang telah pun dikemukakan. Baik, terkadang di dalam doa-doa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran itu adalah doa yang sesuai untuk kita amalkan. Di antaranya doa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salam di atas kesilapan ataupun di atas penyesalannya kerana meninggalkan kaumnya ketika itu, dan akhirnya Nabi Yunus diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke dalam perut ikan Nun. Jadi pada saat itu di antara amalan zikir yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salam iaitulah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha, tiada Tuhan yang disembah melainkan Engkau wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku ini daripada kalangan orang-orang yang zalim. Baik, ada sesetengah imam yang maklum sahajalah bila dijadikan imam dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih." Adapun imam itu dijadikan wujud adalah untuk mengimami jamaah. Bermakna imam ini mewakili para makmum yang berada di belakang, dan bilangan orang yang berada di belakang pastinya ramai. Serupalah seperti mana kita apabila kita sebagai wakil kepada orang yang ramai, kita tidak akan menyebut dengan perkataan saya, tapi kita akan menyebut dengan perkataan kami. Justru itu setengah sebahagian daripada imam ada yang membaca dengan la ilaha illa anta subhanaka inna. Subhanaka, tiada Tuhan yang disembah melainkan Engkau, maha suci Engkau, inna, sesungguhnya kami, kunna adalah kami, minaz zalimin, daripada kalangan orang-orang yang zalim. Jadi terdapat beberapa perbahasan di kalangan para ulama. Ada di kalangan para ulama yang membenarkan dengan ketika itu menyatakan bacaan tersebut bukanlah daripada ayat suci Al-Quranul Karim, kerana memang tidak ada ayat yang dibaca dengan inna kunna minaz zalimin. Sebaliknya dia menjadi salah satu daripada ucapan permohonan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada sebahagian daripada para ulama menyatakan ia tidak boleh, tidak dibenarkan kerana itu merupakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kerana itu tidak boleh diubah dengan perkataan-perkataan yang ada. Kenapa? Sebab wahyu daripada Allah adalah tauqifi, tetap datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak boleh diubah. Wallahu alam, terpulang kepada kita dalam memilih dengan niat dan alasan-alasan yang mewajarkan untuk kita membaca doa seumpama ini. Para hadirin, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada persoalan tadi. Jadi ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan solat di rumah itu adalah lebih baik. Dalam hadis yang lain antaranya muttafaqun alaih, hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Alaikum bis salati fi buyutikum fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah." Ke atas kamu, wajiblah ke atas kamu untuk menunaikan solat di rumah-rumah kamu. Ya, solat ini adalah merupakan cahaya daripada Allah. Yang kadang-kadang rumah kita sunyi, rumah kita suram, rumah kita asyik berlaku pertelagahan di antara suami isteri, pergaduhan, pergeseran di antara adik-beradik. Lihat anak menjadi anak yang degil, suasana tersebut suasana yang tidak menyenangkan dan tidak memberikan keseronokan kita berada di rumah. Antara puncanya kekadang rumah kita tidak dihidupkan dengan zikrullah, di antara salah satu zikrullah yang terbesar, ya, wa aqimis salata li zikri, dalam ayat suci Al-Quran menyebutkan tunaikanlah kamu akan salat untuk mengingatiku. Maka pada saat yang serupa Rasulullah menyatakan wajib ke atas kamu, lazimkanlah oleh kamu menunaikan salat di rumah kamu. Sesungguhnya sebaik-baik salat seseorang itu adalah di rumahnya, melainkan solat fardu. Solat fardu terbaiknya adalah di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, sementara solat sunat ini terbaiknya kita laksanakan dalam rumah kita, supaya rumah kita ini rumah yang disirami dengan cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semalam saya ingin membacakan juga suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang tidak sempat untuk menunaikan solat sunat duha ini di rumah sebab bermusafir, naik kapal terbang
atau mungkin kita sedang memandu, ataupun mungkin kita sebagai penumpang dalam suatu kenderaan untuk bermusafir menuju ke suatu tempat. Jadi pada saat tersebut tidak ada kesempatan untuk menunaikan solat sunat duha. Bagaimana kita nak laksanakan? Sebenarnya tuan-tuan, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih, hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, daripada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, di mana beliau telah pun menceritakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli tatawwu'a wa huwa rakibun fi ghairil qiblah. Baik, apa jawapannya? Saya akan tangguhkan sebentar kerana ada panggilan yang telah pun masuk. Dipersilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajayan daripada Pekanbaran Johor. Baik. Ingin apa khabar Haja? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan soalan. Pertama, apakah ayat yang afdal kita baca pada sujud akhir sembahyang duha? Yang kedua, adakah sembahyang sunat harian seperti sembahyang sunat Isnin, Selasa, Rabu dan sampai Ahad? Apakah ada sembahyang sunat harian seperti sembahyang sunat hari Isnin, hari Selasa, Rabu sampai Ahad. Okey. Minta pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas soalan yang dikemukakan sebentar tadi oleh Haji Hayam. Jadi sebelum saya menjawab soalan tersebut, kita berhenti sebentar, berehat sebentar. Mudah-mudahan dapat kita rehatkan minda kita. Bertemu selepas ini. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi kita dapat bersua muka. Mudah-mudahan wajah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan pada pagi ini dan pada hari-hari yang mendatang terdiri daripada wajah-wajah yang disinari dengan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menjawab soalan yang dikemukakan oleh Haji Ham di atas beberapa persoalan beliau. Yang pertama tentang apakah bacaan khusus semasa berada dalam keadaan sujud saat ketika sujud menunaikan solat sunat duha. Seperti mana yang telah saya nyatakan sebentar tadi, bahawa sesungguhnya tidak ada bacaan-bacaan yang khusus, tidak ada zikir-zikir yang khusus berdasar kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam, saya tidak berkesempatan untuk melihat pandangan dan catatan-catatan amalan-amalan yang dilakukan oleh para ulama, mungkin para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ulama-ulama salaf yang lalu dari sudut amalan yang mereka baca semasa ketika mereka berada dalam keadaan sujud. Cuma apa yang penting saat ketika kita sujud, perbanyakkan kita memohon doa. Apapun doa-doa yang kita pohon, mudah-mudahan doa tersebut adalah doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana sujud adalah merupakan tempat yang paling hampir kita berbicara dan bertutur dengan Allah Subhanahu wa taala untuk bermunajat dan memohon kepadanya. Seterusnya tentang ibadah solat-solat harian, solat hari Isnin, solat hari Selasa, solat hari Rabu dan sebagainya. Tidak ada juga dari sudut nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan tentang solat-solat khusus tersebut. Ya, kita boleh laksanakan setiap hari, telah pun ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh laksanakan. Solat sunat duha kita boleh laksanakan. Solat sunat hajat pada waktu yang tertentu kita boleh laksanakan. Solat sunat taubah boleh kita laksanakan. Solat sunat ba'diyah dan qabliyah pada setiap waktu, pada waktu-waktu yang tertentu. Ya, ada solat sunat qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, ya. Begitu juga ba'diyah maghrib, qabliyah ba'diyah isya. Ini di antara beberapa solat-solat yang sewajarnya perlu kita jaga dan juga tidak salah untuk dilaksanakan di antara azan dan juga iqamah itu juga solat-solat sunat, kerana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antaranya Rasulullah pernah menyatakan doa yang dipohon di antara azan dan juga iqamah itu di antara doa yang mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan ibadah solat, kerana solat merupakan waktu yang ataupun jarak paling hampir kita nak memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada solat yang namanya solat sunat hari Isnin,
tidak ada solat sunat yang dinamakan dengan nama solat sunat hari Selasa maupun hari-hari yang ada. Sebaliknya, solat sunat yang ada adalah berdasarkan kepada apa yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya solat sunat duha. Seterusnya, ada juga soalan yang menyatakan dalam ayat dalam persoalan yang saya kemukakan tadi, ya, bagaimana keadaan orang yang berada dalam keadaan dia berada dalam kenderaan, boleh tak selain apakah dia boleh untuk menunaikan salat sunat duha? Bagi mereka yang bermusafir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah disebutkan oleh Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan solat sunat tatawwu, iaitu solat sunat, ya, ataupun disebut dengan solat tatawwu, dalam keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam sedang menunggang tanpa mengarah ke arah kiblat. Jadi, kalau saat ketika kita berada dalam kenderaan sebagai penumpang, tidak salah untuk kita menunaikan ibadah salat sunat duha dalam keadaan berwuduk walaupun tanpa menghala ke arah kiblat. Itu juga dibenarkan kerana ia merupakan amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada dalam keadaan bermusafir. Dan kadang ada juga orang bertanya tentang persoalan, Ustaz telah memberitahu tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah menyatakan barang siapa yang menunaikan salat subuh secara berjamaah. Ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal fajra fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah, dan kemudian dia duduk berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala sehinggalah terbit matahari, thumma shalla rak'atain, dan kemudian dia menunaikan salat sunat sebanyak 2 rakaat, maka kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Sesungguhnya dia akan mendapat pahala seumpama pahala haji dan juga umrah, sempurna. Maka timbul soalan pada kita, apakah dengan kita menunaikan solat sunat duha memadai untuk tidak kita melaksanakan haji maupun umrah? Dah tunai solat sunat duha, dah dapat dah. Ya, dalam Islam, haji dan juga umrah itu adalah salah satu daripada ruknun min arkanil Islam, salah satu rukun Islam yang mesti dilaksanakan bagi mereka yang berkemampuan, ya, dari sudut kewangan mencukupi, maka mereka mesti dan wajib untuk melaksanakan haji maupun umrah, ya. Ada umrah yang wajib dan juga haji yang wajib kepada kita laksanakan saat kita berkemampuan. Jika tidak mampu, itulah yang kita laksanakan dengan melaksanakan solat sunat duha, antara amalan yang terbaik. Serupa juga dengan menghatam Al-Quranul Karim. Hatam Al-Quranul Karim itu mesti kita hatam daripada surah Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah sehinggalah sampai surah Al-Ikhlas, ya. Cumanya kalau nak dapatkan pahala yang mudah, hatam 30 juzuk Al-Quranul Karim, bacalah sebanyak 3 kali surah Al-Ikhlas, pahalanya menyamai dengan pahala kita menghatam Al-Quran. Ataupun kita membaca surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun sebanyak 4 kali, memadai dari sudut pahalanya menyamai dengan pahala kita menghatam Al-Quranul Karim. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya nak menyebut beberapa lagi kelebihan yang saya terlupa untuk sebutkan. Di antara kelebihan ketika kita melaksanakan ibadah solat duha ini, antaranya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala salatul duha salatul awabin, wa anhu radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhafidhu ala salati duha illa awwab. Jadi terdapat dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah bersabda, sesungguhnya solat duha itu adalah solat bagi orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang kedua, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang dapat menjaga dan memelihara solat sunat duha melainkan orang-orang yang awwab, orang-orang yang sentiasa bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada dalil inilah solat duha juga dikenal dengan nama solat sunat awwabin, ya, orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perlu untuk kita tunaikan solat sunat duha? Kalau kita adalah orang yang sentiasa ingin memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pastinya dosa kita ini terlalu banyak. Dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa tangan kita, dosa kaki kita, dosa hati kita, bahkan segala dosa-dosa itu di antara kita dengan diri kita. Belum lagi kaitan mulut kita dengan orang lain. Yang pasti banyak juga dosa-dosa yang telah pun kita lakukan.
Yang kita tidak pasti, tangan kita yang kita pergunakan untuk menyakiti orang lain. Pastinya banyak dalam setiap hari kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlukan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala saban hari. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ada panggilan masuk, kita persilakan. Falyatafaddal masykurah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Hajar? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama Hajar ni? Daripada mana? Jamilah binti Abdul Karim daripada Seremban. Baik, silakan Hajar. Sihat ya? Alhamdulillah. Silakan. Saya nak tanya waktu duha ni. Kata pukul 12 tak boleh. Jadi macam mana itu Ustaz? Macam mana saya tak. Waktu duha. Kalau dalam pukul 12 ni, tepat pukul 12, tak boleh lagi ke? Baik, itu sahaja. Yang satu lagi, nak semayang rawatib ni. Itu masuk waktu tu, elok masuk waktu boleh ke buat? Macam mana saya tak berapa dengar? Semayang ni rawatib ni. Rawatib, baik. Ya. Jadi ini lu masuk waktu boleh buat ke? Boleh tak buat salat sunat rawatib sebelum masuk waktu? Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih soalan yang diajukan oleh Hajar Jamilah daripada persoalan-persoalan yang dikemukakan. Baik, di antara soalan yang dikemukakan pada jam 12, boleh tak kita laksanakan solat sunat duha? Jadi para ulama telah pun menyatakan bahawa sesungguhnya solat sunat duha ini lebih kurang dalam jam pada jam 20 minit sebelum masuk waktu zuhur ataupun 15 minit sebelum masuk waktu zuhur, itu masih lagi waktu hujung untuk kita melaksanakan solat sunat duha. Cuma tengok jam lah. Kalau katakan jam itu pukul 1 masuk zuhur, ya, maka 15 minit sebelum itu. Kalau sekiranya jam 12 masuk waktu solat zuhur, di Malaysia tidak jam 12. Di manalah mana-mana tempat yang ada, kalau jam 12 masuk waktu zuhur, tidak dibenarkan kepada kita untuk melaksanakan solat sunat duha. Jadi maknanya sebelum masuk waktu zuhur, pastikan jam 20 minit maupun 15 minit sebelum daripada itu telah pun kita selesai ataupun telah pun kita tunaikan solat sunat duha. Baik, berkait tentang solat rawatib. Ya, solat sunat rawatib ini yang disebut dengan solat sunat qabliyah dan juga solat sunat ba'diyah. Jadi solat sunat qabliyah dan solat sunat ba'diyah ini dia dikaitkan dengan waktu. Jadi kalau katakan kita laksanakan sebelum masuknya solat waktu itu, apakah kita boleh melaksanakan solat sunat tersebut? Maka kita tidak dibenarkan untuk melaksanakan solat sunat tersebut kerana waktu belum lagi masuk. Ya, maka bagaimana kita nak menunaikan solat sedangkan waktunya belum masuk? Jadi maknanya kalau kita nak laksanakan solat sunat rawatib tadi yang berkait dengan qabliyah dan juga ba'diyah ini, kita laksanakan selepas masuknya waktu tersebut. Ya, misalnya waktu solat zuhur telah pun masuk, laksanakanlah solat sunat qabliyah zuhur, dan selesai kita menunaikan solat fardhu zuhur, laksanakanlah solat sunat ba'diyah zuhur, dan begitulah seterusnya. Allahu a'lam. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara dalil yang menyatakan kelebihan kita menunaikan solat sunat duha ini, Rasulullah SAW mengiktiraf yang kita ini adalah orang-orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah indahnya apabila kita menjadi insan yang sentiasa bertaubat kepada Allah, sebab dalam hidup kita ini kita perlu untuk memohon maaf dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesalahan kita, kerana setiap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ini tetap akan dihitung satu persatu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa melakukan mithqala dzarrah, walaupun satu perbuatan itu suatu perbuatan itu sebesar zarah akan kebaikan-kebaikan yang dilakukan, maka dia akan melihat kebaikan-kebaikan tersebut dipaparkan oleh Allah di hari kiamat kelak. Dan barang siapa yang melakukan mithqala dzarratin syarra, mereka melakukan walaupun sebesar zarah akan kejahatan dan dosa, ia juga akan dapat lihat dan perhatikan tentang dosa yang telah pun dilakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan dengan panggilan yang telah pun masuk. Dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Haji? Saya Suhaimi Masdar
Baik, dari apa khabar, Pedah Haji? Keratung 9, Muazzam Shah Pahang. Ya, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Baik. Sila teruskan. Saya nak tanya Ustaz. Ya. Semayang sunat duha, sebelum tu ada semayang solat sunat Isra'. Baik. Itu saya nak tanya macam mana berkenaan dengan semayang sunat Isra'. Baik. Ya, waktu dia ataupun macam mana kan? Itu ya Ustaz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih di atas soalan yang dikemukakan oleh Haji Suhaimi. Mudah-mudahan kita dapat memberikan sama-sama berbincang dan berbahas tentang jawapan tersebut. Dan sebelum daripada itu, sekali lagi saya ingin mengajak kepada para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita berehat. Rehatkan minda kita. Yang belum makan, silakan makan. Yang belum minum, silakan minum. Mudah-mudahan minum dan makan kita dapat membantu untuk kita sama-sama meneruskan perbincangan pada pagi ini. Kita bertemu selepas ini, insya-Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal lagi beberapa minit untuk kita bersama pada pagi ini. Jadi saya ingin menjawab soalan yang dikemukakan oleh Encik Suhaimi atas soalan macam mana kita nak kenal, macam mana kita nak tahu ataupun apakah maksud daripada solat sunat isyraq. Isyraq ini diambil, isyraq dia adalah merupakan masdar dalam istilah bahasa Arab ataupun kata terbitan daripada kalimah asyraqa. Fi'ilnya, fi'il madinya adalah asyraqa, isyraq artinya terbit. Dan terbit ini diambil daripada hadis Nabi SAW yang baru sebentar tadi saya nyatakan, barang siapa yang menunaikan solat berjamaah subuh secara berjamaah dan kemudian duduk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah tulu al-fajr, tulu asy-syams, sehingga terbitnya matahari, dan kemudian dia menunaikan solat sunat 2 rakaat. Rasulullah tidak menyebut apakah solat tersebut. Di situlah yang menjadi titik perbahasan di kalangan para ulama. Solat sunat 2 rakaat ini solat sunat apa? Jadi ada di kalangan para ulama menyatakan sebab antara duduk berzikir dengan solat itu jaraknya tidak lama, masanya tidak lama, maka kata para ulama itu adalah solat sunat isyraq. Ya. Tetapi ada juga di kalangan para ulama menyatakan 2 rakaat itu bukan solat sunat isyraq, dia tetap dinamakan sebagai solat sunat duha. Maknanya itu adalah merupakan waktu muqaddimah, permulaan untuk kita menunaikan solat sunat duha. Apapun tidak menjadi kesalahan untuk kita melaksanakan kedua-dua solat sunat tersebut. Yang penting kita laksanakan, bukan hanya sekadar kita bahaskan dari sudut makna perkataan pada setiap ucapan-ucapan dan ungkapan-ungkapan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu lagi hadis yang saya rasa kurang kita rasa macam ada kecacatan sekiranya kita tidak membicarakan suatu hadis tentang kelebihan solat sunat duha. Hadis yang disebut oleh riwayat daripada Abu Ya'la daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'than fa'azamul ghanimata wa asra'ul karrata faqala rajulun ya Rasulullah ma ra'ayna ba'than qattun asra'a karratan wa la a'zama ghanimatan min hadzal ba'th. فقال ألا أخبركم بأسرع كرة منه وأعظم غنيمة رجل توضأ فأحسن الوضوء ثم عمد إلى المسجد فصلى فيه الغداء ثم عقب بصلاة الصخوة فقد أسرع وأعظم الغنيمة. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutus suatu pasukan perang. Lantas mereka telah kembali dengan membawa ghanimah, harta rampasan yang begitu banyak. Fa'azamul ghanimah wa asra'ul karrah, dan mereka pulang dalam keadaan segera, cepat, paling cepat mendapatkan harta tersebut dan kembali. Lantas seorang lelaki daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma ra'ayna ba'san, tidak kami melihat sama sekali suatu kumpulan pasukan yang begitu cepat kembali dengan membawa harta rampasan yang begitu banyak berbanding dengan pasukan ini ya Rasulullah." Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Hendak tak aku habarkan kepada kamu dengan sesegera kembalinya dan sebesar-besar harta rampasan yang akan kamu dapat, rajulun, iaitulah seorang lelaki yang elok dari sudut wuduknya, thumma amida ilal masjid, dan kemudian dia pergi ke masjid tunaikan solat fardu subuh dan diikuti dengan solat sakhwah, iaitulah solat sunat duha,
lantas dia ini adalah merupakan orang yang paling segera akan mendapat harta rampasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, banyaknya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyentuh tentang kelebihan solat sunat duha. Justru itu jangan kita lepaskan tentang amalan-amalan tersebut kerana kita mahukan gaji, kita mahukan ganjaran yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan amalan yang kita laksanakan ini akan mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala untuk melayakkan diri kita mendapat maghfirah, mendapat keampunan dan layak untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Isikanlah waktu pagi yang penuh dengan keberkatan dengan kita melaksanakan kerja-kerja ibadah-ibadah yang dianggap zikir. Jangan kita isi dengan waktu tidur, dengan waktu rehat kita yang terlalu lama, kerana ada di kalangan para ulama di antaranya pandangan dan catatan daripada Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma yang menyatakan bahawa dalam tidur kita ini ada 3 jenis. Ada tidur yang disebut dengan nama tidur kharq, ada yang dinamakan sebagai tidur khalq, dan satu lagi yang disebut dengan nama tidur hamuk, ya, hamq. Jadi tidur khalq ini adalah tidur orang yang jahil kerana dan dinamakan sebagai orang yang tidur di waktu pagi. Pada saat ketika selepas subuh tidur, rugi bagi mereka kerana tidak ada pintu rezeki yang diberikan kepadanya. Yang patutnya rezeki Allah nak bagi di waktu pagi tersebut telah kita halang dengan sebab kita tidur. Dan yang kedua, tidur yang dinamakan sebagai tidur halq, iaitulah tidur pada saat nisfu zuhri, sebahagian daripada waktu zuhur. Itu adalah yang disebut dengan nama tidur qailulah, tidak mengapa. Dan satu lagi tidur yang dinamakan hamq, iaitulah tidur orang-orang yang lemah fikirannya, tidur sesudah daripada masuk solat asar. Jadi, jaga waktu-waktu tersebut dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan Allah membantu kehidupan kita dengan keberkatan dan ganjaran-ganjaran pahala yang tidak terhingga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya tertarik juga dalam ayat 196 ini sebelum kita menamatkan perbincangan kita, di mana dalam ayat 196 ini Allah nak memberitahu kepada kita, ya, jangan kita terlalu mengambil dan terlalu mengambil kepentingan dunia sehingga kita mengejar segala keuntungan-keuntungan yang ada. Allah menyatakan la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah sesekali engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun ayat itu merujuk kepada Rasulullah, sebenarnya ayat ini ditujukan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan gerak-geri ataupun usaha yang dilakukan, keuntungan yang diperolehi oleh orang-orang kafir fil bilad, pada negeri tersebut. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memang Allah berikan kepada mereka kekayaan, Allah berikan kepada mereka nikmat yang banyak semasa berada di dunia. Justru daripada itu janganlah kita terlalu hairan bagaimana mereka boleh menjadi orang yang kaya. Itu adalah merupakan, ya, suatu istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam ayat yang lain, innama numli lahum liyazdadu isma. Adapun kami biarkan panjang dengan nikmat yang begitu banyak kepada mereka itu untuk mereka menambahkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kelak mereka akan kembali dalam keadaan menyesal dan juga sedih. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyakkanlah amal ibadah dengan kita berzikir kepada Allah. Dan sebagai penutup perbincangan kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memakbulkan permohonan dan doa kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ad-duha duha'uk wal baha'a baha'uk wal jamala jamaluk wal qudrata qudratuk wal quwwata quwwatuk. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu bihaqqi duhaika wa bahaika. Atina ma ataita bihi ibadaka as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
traveling light.